Tajuk firman Tuhan hari ini ialah Kerja Penyelamatan Melalui Ibu. Di bawah tajuk ini, marilah kita belajar firman Tuhan bersama. Dengan pelajari tajuk ini, marilah kita sekali lagi mengingatkan diri sendiri tentang kebenaran mengenainya. Kebenaran yang tidak diketahui oleh manusia di dunia ini dan mahu dirahsiakan oleh syaitan, mestilah didedarkan berkali-kali pada zaman ini. Kerana itulah satu-satunya jalan bagi manusia untuk kembali ke cahaya. Tertulis di dalam pukul 1 Yohanes bab 1, Tuhan adalah terang. Jadi, cahaya mesti semakin bersinar. Hanya selepas itu, barulah kuasa kegelapan lenyap. Dan jalan terang terbuka untuk anak-anak cahaya kembali ke kebenaran. Jadi sekarang, marilah kita mengingatkan diri sendiri tentang kerja penyelamatan melalui ibu sekali lagi. Satu kehidupan baru dilahirkan melalui ibu. Hal ini tiada keraguan. Semua organisme adalah sama. Tanpa ibu, kehidupan tidak boleh dilahirkan. Sebab itulah Tuhan memberitahu Hawa bahawa dia mesti mengalami kesakitan dan melahirkan anak-anak di dalam buku Kejadian bab 3. Juga kepada Adam, Tuhan berkata, dia mesti bersusah payah untuk mencari rezeki. Misi Adam ialah menjaga keluarganya melalui kerja keras. Dan misi yang diberikan kepada Hawa ialah melahirkan anak-anak. Kita dapat melihat bagaimanakah Tuhan memberi Adam dan Hawa tugas yang menyakitkan di dalam buku Kejadian bab 3. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menggambarkan sejarah tentang Adam dan Hawa secara terperinci di dalam Alkitab? Menurut buku Roma, Adam mewakili siapa? Agar kita dapat mengenali Kristus, iaitu Dia yang akan datang, kita mesti memahami tentang Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberi Adam misi untuk mengalami kesakitan dan melahirkan anak. Tetapi Dia memberi Hawa misi melahirkan anak yang susah dan menyakitkan itu. Melalui ini, kita dapat memahami bahawa semua kerja memberikan kehidupan kekal dilakukan Hawa yang mewakili ibu syurgawi. Jika kita memikirkan semua proses ini, kita dapat memahami bahawa kerja penyelamatan melalui ibu mesti berlaku. Dan kita dapat pastikan melalui Alkitab bahawa orang yang tidak mempercayai ibu tidak akan dipengaruhi oleh kerja penyelamatannya. Mengenai ini, marilah kita merujuk Alkitab. Marilah pergi ke buku Kejadian bab 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, akan ku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tuhan memberikan peranan melahirkan anak kepada Hawa, bukan kepada Adam. Peranan ini memerlukan banyak kesakitan. Marilah pergi ke buku Kejadian bab 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Seperti yang anda ketahui sebaiknya, nama Hawa bermaksud kehidupan atau hidup. Adam menamai isterinya kehidupan, dan Hawa menjadi ibu kepada semua yang hidup. Semua sejarah di dalam buku Kejadian menunjukkan bagaimana Kristus akan memberikan kehidupan kepada semua manusia pada masa depan. Tuhan meletakkan hal keselamatan di dalam buku Kejadian. Marilah pergi ke buku Roma bab 5. Buku Roma bab 5 ayat 14.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Siapakah dia yang akan datang? Dia yang akan datang mewakili Kristus. Jika Adam mewakili Kristus, Hawa, yaitu isteri Adam, mewakili siapa? Hawa, mewakili isteri rohani Kristus. Dia ialah isteri anak domba yang muncul di dalam buku Wahyu, bab 19, 21 dan 22. Kalau begitu, apakah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita? Melalui buku Kejadian bab 3, dia yang akan mengalami kesakitan untuk memberikan kelahiran secara rohani pada akhir zaman ialah siapa? Melalui ajaran Alkitab, kita dapat pastikan bahawa semua kerja penyelamatan dipenuhi oleh ibu kita. Marilah pergi ke buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Di dalam buku Kejadian bab 3, Hawa digambarkan sebagai ibu siapa? Dia ialah ibu semua yang hidup. Di dalam buku Galatia bab 4 ayat 26, perkara yang sama disebut secara rohani untuk pastikannya sekali lagi. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Kerana ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandu yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usilah hamba perempuan itu berserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Dikatakan, Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Apabila kita membandingkan buku Kejadian bab 3 dengan buku Roma bab 5, Adam mewakili Kristus. Jadi kita dapat pastikan bahawa Hawa, iaitu isteri Adam, ialah ibu kita, yang muncul di dalam buku Wahyu bab 19 ayat 21 dan 22 sebagai isteri anak domba, iaitu Kristus. Sama seperti Hawa yang muncul di dalam buku Kejadian sebagai isteri Adam telah menjadi ibu semua yang hidup. Ibu rohani abadi kita, wujud sebagai faktor pemberi kehidupan di bumi ini. Kita dapat pastikan ini daripada buku Kejadian yang merupakan bayangan dan buku Wahyu yang merupakan realiti. Marilah pergi ke buku 1 Korintus bab 15. Bab 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jika kita pergi ke ayat 44, Tuhan membandingkan tubuh alamiah kita di bumi dengan badan rohani kita, yaitu badan malaikat di syurga. Marilah membaca ayat 44 sekali lagi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tuhan membandingkan badan alamiah yang akan binasa dan badan rohani yang tidak akan binasa. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sama seperti kita mempunyai badan alamiah yang dapat dilihat dengan mata, kita mempunyai badan rohani, yaitu badan malaikat di dunia rohani.
Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Adam yang dilahirkan dalam badan bukan manusia rohani, tetapi manusia alamiah. Namun, Adam terakhir ialah siapa? Manusia rohani. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari syurga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk syurgawi sama dengan dia yang berasal dari syurga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula, kita akan memakai rupa dari yang syurgawi. Dikatakan kita pasti akan memakai badan rohani dari syurga. Manusia pertama, iaitu Adam, menjadi makhluk yang hidup. Dan sekarang kita menyedari bahawa Adam terakhir ialah roh yang wujud untuk menyelamatkan manusia. Sama juga, perempuan pertama, iaitu Hawa, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Hawa terakhir ialah dia yang akan menyelamatkan dunia. Kita dapat pastikan ini melalui ajaran di dalam buku 1 Korintus bab 15. Marilah melihat bagaimanakah Adam terakhir dan Hawa terakhir menyelamatkan manusia di dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Kita juga boleh berkata, Adam terakhir dan Hawa terakhir berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan sudah pun memberikan peranan kepada Adam dan peranan lain kepada Hawa di dalam buku Kejadian bab 3. Di dalam buku Kejadian bab 3, peranan Adam ialah menjaga keluarga dengan memberi mereka makanan melalui kerja kerasnya. Sebaliknya, peranan Hawa ialah melahirkan anak. Kalau begitu, bagaimana pula dengan peranan Adam terakhir dan Hawa terakhir? Bapa, iaitu Adam terakhir, menjalankan peranan memulihkan kebenaran perjanjian baru untuk mencari anak-anaknya yang hilang di bumi ini. Dan ibu syurgawi, iaitu Hawa terakhir, melakukan peranan melahirkan anak-anak terakhirnya secara rohani dengan kebenaran kehidupan. Kita dapat memahami bahawa peranan ini memerlukan kerja keras dan kesakitan ibu. Kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh ibu untuk memberikan kehidupan kepada seorang demi seorang bukannya kecil. Kita perlu fikirkan betapa banyaknya kesakitan melahirkan anak yang dideritakan oleh ibu secara rohani untuk menghasilkan keputusan ini. Ini kerana semua orang dapat diselamatkan hanya apabila kembali kepada ibu syurgawi. Kita harus menginjil dan memberitahu ini, kembali kepada Tuhan Ibu dan terimalah air kehidupan daripadanya. Mengenai kerja penyelamatan melalui ibu, marilah melihat penjelasan di dalam buku Wahyu bab 19 ayat 7 dengan lebih terperinci. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini, ialah majlis perkahwinan siapa? Majlis perkahwinan anak domba. Siapakah anak domba? Anak domba ialah Kristus yang datang kali kedua. Kalau begitu, dapatkah anda berkahwin seorang sendiri? Tidak. Anda memerlukan pasangan untuk berkahwin. Anda memerlukan pengantin perempuan. Tanpa pengantin perempuan, anak domba tidak dapat berkahwin. Perkataan perkahwinan itu sendiri menjelaskan betapa bodohnya untuk menafikan kewujudan Tuhan Ibu. Hanya pengantin lelaki datang ke dewan perkahwinan dan masuk kemudian dia keluar. Majlis perkahwinan tamat. Adakah terdapat perkahwinan seperti ini? Tidak.
Seperti yang tertulis, khidmat orang-orangnya yang berkhidmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Walaupun sangat mudah untuk memahami, dan Tuhan memberi kita petunjuk melalui perkataan, perkawinan. Orang berfikir, Tuhan hanya seorang, iaitu seorang penyelamat. Kristus seorang memasuki perkawinan. Betapa bodohnya. Kalau begitu, mengapakah mereka berfikir seperti itu? Kerana khidmat orang yang berkhidmat telah hilang, dan kearifan orang yang arif telah tersembunyi. Andaikah anda dijemput ke majlis perkawinan pada hari ini? Tidakkah anda tertanya-tanya tentang siapakah pengantin perempuan? Semua orang berfikir tentang pengantin perempuan. Tetapi di majlis perkawinan anak domba, kita mengetahui siapakah pengantin lelakinya. Kalau begitu, secara otomatik kita berfikir bahawa mesti ada siapa? Pengantin perempuan juga. Jadi, di dalam buku Wahyu bab 19, apabila Tuhan berkata bahawa hari perkawinan anak domba telah tiba, ini ialah penjelasan lanjut tentang Adam dan Hawa. Marilah melihat bab 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, kerana hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Bersama dengan Yesus Kristus, iaitu anak domba, ada pengantin perempuannya. Adam mewakili dia yang akan datang, dan Adam mesti bersama dengan isterinya, Hawa. Juga di dunia rohani, mesti ada bapa dan isterinya, iaitu ibu. Kita memahami ini melalui Adam dan Hawa. Buku 1 Korintus bab 15 dan buku Roma bab 5 memberi kita penjelasan yang berulang. Pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kahwin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan, maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Di dalam buku Wahyu bab 19, kita melihat bahawa ada anak domba dan pengantin perempuan yang sudah bersiap sedia di majlis perkawinan. Dan ada tetamu yang dijemput. Alkitab berkata bahawa orang yang dijemput ialah diberkati. Pengantin lelaki, pengantin perempuan dan tetamu, segala-galanya sudah sedia. Marilah mencari pengantin perempuan itu sekali lagi. Buku Wahyu bab 21. Pengantin perempuan itu akan melakukan peranan melahirkan kehidupan. Ini ialah butir yang sangat penting kepada kita. Kita mesti mempunyai iman yang teguh bahawa kerja penyelamatan ialah melalui ibu dan menginjil seyakinnya. Buku Wahyu bab 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga, dari Tuhan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Selepas berkata, aku akan menunjukkan mempelai anak domba. Apakah yang malaikat tunjukkan? Malaikat menunjukkan kota kudus Yerusalem. Kalau begitu, siapakah Yerusalem ini? Dia ialah isteri anak domba. Dahulu, seseorang yang tidak tahu maksud ini bertanya, bagaimanakah anak domba boleh mengawini kota? Yohanes mahu melihat anak domba dan isterinya, tetapi kota Yerusalem ditunjukkan. Sebab itulah orang itu bertanya, bagaimanakah anak domba boleh mengawini kota? Agar kita dapat memahami setiap kandungan di dalam Alkitab,
Ayatnya mempunyai pasangan. Itulah cara kita mendapat jawapan. Tentang Yerusalem, ada pasangan ayatnya di dalam Alkitab. Apabila seseorang yang tidak mengetahui tentang kebenaran sebaiknya bertanyakan soalan seperti itu, jangan berasa pelik, tetapi jelaskan kepadanya baik-baik. Jika tidak mengetahui tentang Alkitab, mereka boleh bertanya seperti itu. Marilah melihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Selepas berkata, aku akan menunjukkan isteri anak domba. Apakah yang ditunjukkan? Yerusalem ditunjukkan. Kalau begitu, siapakah Yerusalem? Dikatakan Yerusalem ialah ibu rohani kita. Kesimpulannya, anak domba ialah Tuhan Bapa kita. Dan Yerusalem, isteri anak domba yang diumpamakan sebagai Hawa terakhir, ialah ibu kita. Sebab itulah Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Alkitab jelas berkata bahawa ibu kita adalah merdeka. Maksudnya, orang yang bebas sama seperti yang kita lihat. Kita bukan orang yang bebas. Kita dibuang dari syurga sebagai pendosa. Pendosa tidak digambarkan sebagai orang yang bebas. Hanya Tuhan adalah bebas daripada semua dosa dan bebas daripada segala-galanya. Yerusalem syurgawi ialah orang yang bebas dari permulaan. Alkitab memberitahu kita bahawa Yerusalem adalah merdeka dan dia ialah ibu kita. Mengenai Adam, Tuhan membiarkan dia mengalami kepayahan untuk makan. Itulah peranan yang diberikan kepadanya. Namun Hawa, Tuhan membiarkan dia melahirkan anak dalam kesakitan. Itulah peranan dia. Setiap kali kehidupan baru dilahirkan, kita bergembira kerana bertemu sekali lagi dengan saudara-saudari kita yang hilang. Tetapi ada sesuatu yang mesti kita ingat. Sudah tentu kita gembira kerana kehidupan baru dilahirkan. Ini ialah perkara yang menggembirakan. Tetapi untuk membawa kita kegembiraan ini, ada seorang yang mengalami kesakitan melahirkan anak setiap ketika. Janganlah kita melupakan ini. Melalui Adam dan Hawa fisika, Tuhan memberitahu kita akan peranan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Adam dan Hawa rohani. Jadi, sekarang kita dapat memahami bahawa kerja penyelamatan tidak boleh dipenuhi melainkan melalui ibu. Tuhan dalam membawakan kehidupan fisika melalui Hawa fisika. Dan Tuhan membawakan kehidupan rohani abadi melalui ibu Yerusalem syurgawi, yaitu Hawa rohani. Marilah kita pastikan sekali lagi di dalam Alkitab. Buku Kejadian, bab 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Inilah peranan Hawa, melahirkan anak dengan kesakitan. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kerana dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Di sini, apakah peranan Adam? Bersusah payah untuk mencari makanan. Dalam erti kata lain, untuk mencari nafkah bagi keluarganya, bahagian Adam ialah bersusah payah dan bekerja keras. Tuhan memberi Hawa kesakitan melahirkan anak. Namun, Adam mewakili dia yang akan datang. Ini memberikan perwakilan yang bertentangan. Sebenarnya, melalui seorang Adam, dosa dibawa masuk.
Dan melalui seorang Kristus, jalan bagi semua manusia untuk hidup dibuka. Adam membawa masuk kematian ke dunia, dan Kristus, yang diwakili Adam, menyampaikan kehidupan kepada semua manusia. Jadi, perwakilan yang bertentangan diaplikasikan di sini, dan kita dapat pastikannya sekali lagi melalui Alkitab. Sama seperti peranan yang berbeza diberikan kepada Adam dan Hawa di dalam buku Kejadian bab 3, ada juga peranan yang berbeza untuk Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Ibu, yaitu pengantin perempuan. Semua kerja akhir memberikan kehidupan kepada kita ialah melalui kepayahan dan usaha Tuhan Ibu. Melalui kerja Ibu Syurgawi, pintu rohani terbuka satu persatu. Kita berkata, kita mendapat buah, atau satu roh kembali ke kebenaran dengan pertaubatan. Sudah tentu, itu ialah tugas dan peranan kita untuk menginjilkan firman Tuhan kepada orang. Namun, sehingga pintu dunia rohani terbuka, kerja dan usaha kelahiran Tuhan benar-benar besar. Melalui kerja keras dan kepayahan Ibu, pintu kehidupan terbuka satu persatu. Manusia mendengar kebenaran dan bertaubat. Walaupun seseorang menutup hati dan telinga biarpun kita menginjil sebanyak 10 atau 20 kali, pada suatu hari apabila dia diminta untuk datang, dia datang serta melihat sekeliling gereja, kemudian mengalirkan air mata dan bertanya, bolehkah saya menghadiri gereja ini? Semua kerja pertaubatan ini tampaknya berlaku semudahnya. Tetapi sebenarnya, Ibu berdoa berpuasa dan banyak berusaha demi anak-anaknya yang menginjil setekunnya. Dengan ini, pintu kehidupan rohani terbuka satu persatu, dan ahli-ahli Sion kita berduyun-duyun ke kebenaran pada masa sekarang. Keselamatan kita dilakukan oleh Ibu. Kita mesti selalu mengingati bukti itu. Dengan iman yang teguh kepada Ibu, marilah kita meminta lebih banyak berkat daripadanya, agar kita mendapat buah Injil yang banyak, indah dan baik lebih lagi. Alkitab sudah pun memberitahu kita bahawa kerja penyelamatan dilakukan oleh Ibu. Jadi, kita tidak harus membuat jalan lain, mengelakkan jalan ini. Dia ada jalan lain. Anda tidak boleh mendapat buah lain. Walaupun anda mendapat buah lain, itu akan gugur tidak lama lagi. Akan layu dan gugur pada akhirnya. Ibu melihat kita menginjil setekunnya. Banyak berusaha untuk mendapat buah. Serta berdoa seikhlasnya pada awal pagi dan malam. Melihat kita melakukan usaha ini, Bapa dan Ibu lebih cemas untuk melekatkan buah kepada kita. Hanya melalui kerja penyelamatan Ibu, kita boleh mendapat buah. Jika saya meletakkan tangan seperti ini, saya melihat bayang-bayang di bawahnya. Jika saya mengalirkan tangan, saya tidak lagi melihat bayang-bayang. Anda tidak akan dapat melihat bayang-bayang itu bergerak sendiri. Sama juga, kita mesti mempunyai iman yang teguh kepada Bapa dan Ibu. Jika kehidupan iman kita boleh berterusan dengan iman itu, kita tidak akan melakukan usaha sia-sia tetapi mendapat banyak buah. Orang yang cuba bekerja hanya dengan usaha mereka sendiri adalah seperti orang yang cuba bekerja dengan bayang-bayang sahaja tanpa realiti. Kekuatan dan usaha kita pasti diperlukan. Tetapi, janganlah kita lupa bahawa Bapa dan Ibulah yang terharu dengan usaha kita. Apabila Bapa dan Ibu terharu, kehidupan dilahirkan. Saya berharap agar kita semua akan menjadi sebahagian daripada penginjilan, mempunyai firman Tuhan, kerja penyelamatan melalui Ibu. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.